di luar sana. Thank you, terima kasih kerana terus memilih CTC.fm, platform untuk kita bersama-sama berkongsikan ilmu, bermacam-macam ilmu lah, daripada Isnin sampailah ke Khamis kepada anda semua. Dan untuk malam ini pastinya anda menantikan apakah berita-berita tentang pergerakan mata wang asing di hujung-hujung tahun, dengan pandemik, dengan sentimen, dengan macam-macam lagi. Dan inilah ketikanya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan hari ini kita bersama dengan Tok, bukan live from home, live from Konti CTC.fm di Cyberjaya. Thank you, terima kasih atas perhatian anda semua. Thank you, terima kasih. Saya doakan semoga anda sihat selalu, sihat walafiat jasmani, rohani, fizikal, dan juga minda, untuk sama-sama kita dapat menyedut ilmu yang bakal dikongsikan sebentar lagi. Baik, kita akan ke episod 160. Baik, sebelum tu hari ini 18 lebih lah COVID-19, dan Selangor masih lagi mendahului mana-mana negeri dalam acara ini. So sama-sama kita jaga diri kita, pastikan SOP terus kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Cuba. Kalau tak penting tak perlu keluar. Patuhi. Kita boleh keluar macam biasa, cuma patuhi sahaja. Kita tak nak dia akan terus meningkat dan terus meningkat. Dan banyak pemberitaan daripada mana tadi, Kelang, Batu Belah di pasar mana, kemudian tak tahu lagi. Perkara-perkara kita minta tak adalah. Baik, sebelum kita meneruskan dia, episod 160 bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun, CTC 23 Disember 2020. Juga anda boleh ikuti di laman web kami www.tvctc.fm. Kemudian kita ada YouTube channel kami yang menyediakan segmen pertama sampailah segmen ke yang terkini, juga kepada semua segmen Cikgu No Name, Cikgu Haslan Hashim dan juga Cikgu Yun, untuk bersama dengan anda. Anda boleh tengok yang lama-lama untuk ada repeat balik mana ilmu-ilmu yang tinggal. Dan jangan lupa hantarkan soalan-soalan anda. Saya pasti banyak persoalan yang sedang bermain di minda anda untuk di hujung tahun, dan untuk membuka pintu tahun 2021. Masya Allah, terfikirkan yang terbaik. Okey, Samsul Idham, salam hadir dan dengan share. Ada tanda kongsi. Terima kasih. Kemudian kita ada Roy Efek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Azrul, Assalamualaikum Cikgu Yun dan juga Pak Su. Azrul Muhammad Adi, terima kasih Azrul. Azri Azman, Cikgu Yun, DJ Pak Su, semoga senyum selalu. Saya tak nampak Cikgu senyum. Dah buka dah. Baru nampak Cikgu senyum. Okey. Baru nampak Cikgu senyum. Tadi saya tak nampak, dia tutup kan. So sekarang ni kita boleh nampak lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Kesatrian Faris, Assalamualaikum Tok, Pak Su dan juga Boboy. Nak minta Tok cerita pasal 900 bilion USD dan GBP. Soalan semakin 900 bilion Yalah, soalan-soalan mereka sekarang ni sangat-sangat menarik. Saya pun nak tahu juga sebenarnya. Daripada soalan-soalan anda juga saya dapat belajar. So dengan soalan-soalan anda juga cikgu dapat menerangkan apa yang anda perlu fahami dan kena ambil alert. So alhamdulillah, cikgu dah bersedia cikgu? InsyaAllah. Okey, di permulaan inilah so saya pun sebenarnya tak menyediakan soalan apa-apa untuk permulaan ni. Cuma sedikitlah Tok, penutup untuk 2020. Penutup? Hari bulan 23. Ya, 23 dah, tinggal satu minggu saja. Satulah, ramai yang menantikan sama ada kejatuhan emas akan semakin ketara atau hanya lebih kepada melihat peluang deep buy untuk kembali berada di puncak. Jeng. Tu nanti kita boleh kupas satu. Itu satu. Yang kedua, saya melihat begini, sebenarnya US dollar ini lemah. Itu je yang saya boleh katakan. Dolar Amerika ni sebenarnya lemah. Dia tidak sehebat seperti mana yang mungkin dari segi bentuk publicity ataupun rumours mengatakan dollar is the king of everything dalam section currency. Tapi pada saya, bila kita tengok daripada segi fundamentalnya adalah dolar ini sebenarnya lemah. Dolar ini sebenarnya lemah. Kena pegang yang itulah, dolar ini lemah. Baik. Dolar berkeadaan yang lemah. Nak tahu
kita tunggu sama-sama. Baik cikgu, tanpa membuang masa, selalunya tak cukup masa. Okey, Anwarwani Ikram. Assalamualaikum Cikgu Yun. Dia berikan salam kepada Cikgu. Zul Atan katanya, okey, boleh terangkan grid formula. Okey, ini nanti insya-Allah. Dan kita ada juga Cikgu Shashi. Hashtag indah. Lama dah saya tak dengar tu hashtag tu. Okey, boleh terangkan grid. Okey, saya dah tanda sini. Kemudian Cikgu Shashi salam semua. Waalaikumsalam Cikgu. Jangan lupa jalan datang ke CTC dah. Dah dekat dah. Dah dekat, bukan jauh nampak Bobai Sound apa. Tengok. Kasih radu, hashtag kasih radu. Ya. Okey. Kasih radu. Baik, ada seorang lagi ni tadi. Apa topik hari ni? Okey, topik Glenn Maripa. Seronok terpulang kepada anda nak bertanyakan tentang apa sekalipun ya, bersama dengan Cikgu Yun, sebab ini adalah minggu ni minggu akhir untuk 2020. Tengok date, saya takut kita sempat lagi seminggu. Ada satu lagi. Okey. Jadi ini peluang anda untuk bertanya apa pun tentang pergerakan mata wang asing. Esok jalan kaki ke sana. Kak. Okey, Fitri Hakim juga ada dengan kita. Okey. Terima kasih Cikgu Yun. Salam Cikgu Yun dan juga Pak Su. Baik, saya serahkan kecopang buat cikgu, sebab saya biarkan nanti diorang kumpul soalan, letakkan di ruang komen, saya akan ajukan kepada cikgu. Boleh? So, saya serahkan. Dipersilakan Tok. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, liman wala wa liman nasir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia CCTV FM di luar sana. Ya, tidak kira apa jua latar belakang anda, tidak kira apa jua lifestyle anda, tidak kira apa jua komposisi track method yang anda guna pakai sepanjang masa, asalkan saja manfaat lazimnya, marilah sama-sama kita panjang-panjangkan. Alhamdulillah alamin, syukur kepada Allah SWT, diberikan kekuatan, diberikan kesihatan, diberikan rohani dan jasmani, fizikal dan mental untuk saya bersama-sama sekali lagi dalam ke udara secara langsung dalam segmen bicara fundamental yang dibawakan khas melalui CC.FM ataupun pancaran utama daripada TV CC.FM, yang satu masa dulu kita melihat ia hanya sekadar daripada carna-carna radio, dan kali ini dan sehingga ke saat ini akhirnya berjaya di audio visual kan. Tahniah saya ucapkan kepada jurutera CTC yang bertukus lumus menggandakan pancaran ini, saudara Boboy CTC, DJ Pak Su Tutoy yang bekerja keras melayani kerenah saya sampai ke saat ini. Apa dia sangat nohal lah. Dan akhirnya pada semua mereka-mereka di luar sana, terima kasih kerana meletakkan segmen ini masih berada pada tempatnya untuk sama-sama kita melihat kajian analisis pasaran semasa tentang kedudukan trading ataupun komposisi trade method yang bersesuaian. Ini merupakan segmen yang akan membicarakan tentang makroekonomi ataupun kesesuaian melihat kedudukan data ekonomi berkala setiap minggu bagi melihat kesesuaian counter yang akan kita pilih, dan seterusnya melihat kepada perjalanan pasaran dagangan secara overview dalam bentuk makroekonomi fundamental. Melalui sudut teknikal, kita ada segmen yang telah pun dinyatakan sebelum-sebelum ini, dan pada kali ini jika ianya tidak memberi suatu kemudahan pada semua, sebaik-baiknya perlu melihat dari sudut apakah yang diletakkan sebagai perdagangan melalui pasaran mata wang. Sebelum tu saya kena keluar daripada Facebook ni dulu sebab dia mengganggu saya punya skrin. Okey. Baik tuan-tuan, hari ini 23 Disember 2020, kita dah hampir kepada jingle bell all the way. Yalah Jingle bell kan. Inilah hujung-hujung tahun begini, market dalam keadaan yang hampir dilihat tiada sebarang bentuk high impact sebenarnya untuk sepanjang minggu ini bermula 20 Disember dan sehingga insya-Allah 26 Disember selepas jingle bell, dan melainkan sedikit fokus yang akan lebih ditetapkan bermula pada awal tahun nanti. Okey, dan kita lihat hanya pada Januari
bermula 4 hari bulan baru kita akan menyaksikan persidangan OPEC GMMC meeting tentang situasi minyak dunia. Ini sangat memberi perhatian kerana kedudukan minyak dunia sekarang tertumpu kepada kesan pemulihan ekonomi, khususnya tentang vaksin yang dijangkakan memberi rangsangan yang cukup baik untuk pemulihan dagangan. Yang menyekatnya adalah tentang berapa cepat vaksin ini memberi tindak balas dan tempahan-tempahan yang akan sampai kepada mereka yang telah pun membuat tempahan itu menerima seterusnya melakukan ejakulasi kononnya, okey, untuk Ejakulasi kepada pemulihan ekonomi. So Malaysia juga kita tahu telah pun membuat tempahan ke AstraZeneca. Kita tempah dengan AstraZeneca, jangan main-main marvelous tu AstraZeneca ni. Dahsyat. Sangat tinggi dia punya keupayaan kualiti vaksinnya. Dan kita juga di Malaysia ada juga menempah daripada Pfizer yang beribu pejabatkan di Amerika Syarikat. Dan kos hampir kepada 6 bilion. Satu jumlah figure yang besar yang kita bayar. Jadi saya harapkan mudah-mudahan vaksin ini memberi impak yang cukup baik kepada kita, InsyaAllah, dan seterusnya memulihkan keadaan ekonomi secara global amnya dan kita kembali semula kepada kedudukan yang sepatutnya. Harapkan begitu. InsyaAllah Malaysia akan menerima vaksin ini jika diberitakan tidak ada sebarang delay pada bulan Mac 2021 nanti. Jadi bertahanlah ya. Mac Okey, itu tentang situasi sedikit kedudukan, sebab saya terbuka kedudukan meeting OPEC yang pada bulan 1 pada 4 hari bulan. Tetapi pada minggu ini khususnya tuan-tuan, kita tidak ada sebarang bentuk high impact ataupun kesan-kesan impak tinggi terhadap currency ataupun mata wang counter. Disember 20 menyaksikan tak ada. So cutilah trade. Itulah saya nak tanya ni. Kalau tak ada apa-apa news ni, apa nak trade ni? Balik cepatlah. Semalam dah balik cepat. Kemudian kita ada 21 Disember juga, kita ada sebarang bentuk impak. Hanyalah melihatkan kepada medium impact terhadap growth domestic product untuk suku tahun keempat Amerika dan mencatatkan bacaan yang baik. Baik kira baiklah. Fokus 33.1 mencatat 33.4. Ada peningkatan sedikit namun perlu untuk lebih baik melepasi paras 50. Tapi bagus, cuma belum sampai ke paras yang sepatutnya, iaitu 50.01 dan ke atas. Baik, ini akan memberi sedikit sokongan kepada dolar, cukup untuk meletakkan dolar dalam keadaan yang sustainable untuk tempoh 24 jam atau sekurang-kurangnya untuk bawa kepada minggu ini. Dan sekaligus dia menekan kedudukan besi kuning kita untuk lebih rendah, dan juga menekan situasi euro, GBP dan seterusnya AUD, dan mana-mana currency yang berpaksikan ataupun yang berkorelatekan dengan American dollar. And then kita ada Canadian dollars yang baru saja lebih kurang hampir sejam tadi. Okey, untuk kategori monthly gross domestic product, ini adalah GDP untuk bulan November. Bukan bulan Disember, November dia akan Disember akan terbit pada bulan Januari nanti untuk UCAD. Okey. So baik bacaannya, ini bacaan yang baik sebenarnya, iaitu domestic product ataupun KDNK dalam Kanada ini baik. Ini bermakna sesiapa yang trade UCAD ke bawah lah jadinya. UCAD UCAD dia jadi ke bawah, bukan ke atas, ke bawah. Ke bawah. So ke bawah tu maknanya sell Sell. Okey, dan selebihnya kita cutilah. Jingle bell apa nak buat kan? Tak ada apa nak diulas. Dia orang yang jingle bell. Oh, kita tak ada jingle bell. Kita tak ada on. Oh yeah. On terus. Okey, dan kita lihat situasi kedudukan counter-counter yang serasakan bersesuaian. Saya lebih berminat jika Pak Su boleh terus pada Q&A kepada mereka yang ingin bertanya, supaya di hujung tahun ni kita fokuskan kepada pilihan yang lebih selesa pada trader di luar sana. Okey, saya ambil lari sikit. Daripada currency, ada mereka ni meminta cikgu untuk komen tentang Dow Jones. Apa dia? Dow Jones. Okey, Dow Jones. Oh, banyak sebenarnya. Dow Jones tak apa, tak ada masalah. Okey, lihat pada Dow Jones. Beratur window
Gerak-gerak ni. Okay, Dow Jones ni adalah salah satu daripada kaunter utama di Wall Street yang memperdagangkan banyak kategori saham. Dia, Dow Jones ni, dia bukan lawan dia. Dia akan duduk di sebelah Nasdaq. Pernah dengar perkataan Nasdaq kan? Betul. Kemudian dia akan duduk di sebelah Standard & Poor's 500, SP 500. Okey, nanti saya cuba betulkan pula, tunjukkan ya. Okey, dalam segi bentuk Dow Jones ini, dia adalah tentang data tentang syarikat-syarikat yang berdagang, yang memberi pulangan-pulangan dividen yang besar kepada stok-stok yang ditawarkan. So Dow Jones ini dia ada di Wall Street. So kita boleh trade, tetapi dalam keadaan yang agak besar lah, kerana nilai stok itu akan bergantung kepada tawaran yang ditawarkan oleh publisher ataupun penerbit. Begitu. Jadi mana-mana platform, contoh mungkin seperti di sekarang ni kita buka di platform XM yang ada sekarang ini. Okey, ini semua semua currency kan, boleh nampak Okey, so kalau kata saya simpan satu, saya keluarkan di sini, nampak ni antara banyak kaunter yang ditunjuk, nampak kan, kat sini ada. Tak ada. Apa yang ada di sini hanya dia memberi pilihan kepada SP500, SP500, US30, minyak, gas. Dia ada indeks tak ada. Dia tak ada, dia tak beri pilihan sebab Dow Jones ni mahal. Dia punya cost ni mahal. Jadi mereka yang trade Dow ni boleh pergi kepada platform lain yang boleh offer lebih mudah. Tak kisahlah platform dari segi broker apa pun. Okey. Itu dia. Seronoknya tengok Dow Jones ni, kalau tengok Dow Jones, tengok Nasdaq. Jika dia open day panduan dia tuan-tuan open day tu maksudnya open day Wall Street, bukan open day Barclays London, bukan open day Melbourne atau Nikkei Jepun, bukan. Dia open day US, betul, New York Amerika. Jika indeks Dow Jones ini, nanti saya beri contoh indeks nanti tuan-tuan, untuk mudahkan masing-masing melihat. Kita pergi dekat Market Watch. Okey, ini indeks Dow Jones. Okey, sudah tu show all. Okey. Kemudian okey, ni saya bagi contoh yang paling mudah lah. Okey. Baik. Dalam Dow Jones ni, dia ada company seperti banyak fund managers. Saya kata tadi, dia portfolio syarikat kan? Syarikat yang menawarkan seperti JP Morgan ada dalam tu, American Express. Okay, kita ada Goldman Sachs, Boeing, pernah dengar perkataan-perkataan ni semua, Intel betul. Corporation, Travelers, Dow Instruction, Coca-Cola, Walt Disney dan sebagainya lah. Okay, Procter and Gamble, ini semua company-company big giant, besar-besar bagak gila punya. Memang besar bagak gila. Dan mereka punya trading is about billion or trillion dollars, yang menyebabkan market bergerak kerana mereka ini. Right. So sukatan dia overallnya adalah melalui indeks point yang besar. Figure dia nampak dia bergerak cukup tinggi besar. Okey. Itu Dow Jones. Saya alang-alang dah buka, saya buka Nasdaq Pernah dengar perkataan Nasdaq Nasdaq Index, Nasdaq Composite. Dia ada dua. Okey, indeks composite yang ni. So kita pergi kepada Market Watch juga. Senang untuk kita baca. Okey, indeks. Okey, nampak dia lebih kurang sama bentuknya. Dalam indeks ni ini untuk Nasdaq dia pure kepada sokongan stok yang lebih kepada productivity, production, industry ada dalam tu. Tu antara Nasdaq yang di dalamnya. Okey. Alright. Tu average dia. Okey. Cara nak baca dia, nak pandukan kita trader nak memilih counter. Jika indeks Nasdaq dengan indeks tadi Dow Jones, dia open day pukul 9 malam Sekarang pukul apa? 10.49. Okey, pukul 9 malam tadi dia open day, bermakna dia start berniaga dalam keadaan yang meningkat, fahamkan betul, dia meningkat, maka ini akan mendorong harga dolar ikut meningkat. Satu. Kedua,
dia juga akan mendorong harga non-yielding asset ataupun aset yang tidak ada nilai perbendaharaan, iaitu seperti kaunter emas, silver, palladium, aluminium juga ikut naik bersama. Itu panduan dia. Kalau kita di open dia jatuh, maka paling senang tengok kaunter emas, dia akan ikut jatuh. Dia akan ikut jatuh. Dia ikut emas Dia panduannya senang ikut emas. Okey. Sekejap Okey. Kalau dia buka naik, dia akan naik. Saya bagi contoh. Okey, ini adalah kaunter gold besi kuning emas. Baik. Kaunter yang saya sangat suka. Kaunter emas. Okey, sekarang jam 10.50. Ini pukul 10 ni. Tengok betul-betul. Ini pukul 9. Dia naik tak? Dia naik. Okey, tengok indeks Dow Jones dengan Nasdaq. Dia naik tak pukul 9 dengan pukul 10? Tengok betul-betul. Apa style ada pak? Buang ni boleh tak? Geram betul lah. Okey, ini Dow Jones yang saya maksudkan. SP 500, kedua ini Nasdaq yang saya maksudkan tadi. Kalau kita klik Dow macam ni, dia keluar Dow Jones ni yang saya katakan tadi. Okey. So boleh kalau kecil sangat, kedek betul lah ni. Besar sikit boleh tak? Betul lah, saya pun nak cuba perhatikan tu. Okey lah, kat sini lah. Aduh, susah benar. Sini saya cari chart yang senang sikit tuan-tuan, supaya tuan-tuan senang tengok. Nampak ni. Okey lah, Trading ni view. Dekat trading nampak view. ni kan ni. Ni. Ini Dow Jones, ni Nasdaq, ni Dow ni. Okeylah, tengok kat sini lah. Klik lagi sekali. Tengok dia naik betul-betul. Ni. Yalah kecilnya, tak boleh besar lagi ke? Geram betul saya lah. Sekali lagi saya buka satu Dow Jones Live Chart. Kalau tak boleh besar juga, tak tahulah. Live Chart. Senang tengok macam ni. Habis cerita. Okey, 1 jam. Ini dalam bentuk dipanggil candlestick. Betul maksudnya? Ni jelas nampak. So kita besarkan sikit. Baik, nampak dia tengah terbang ni. Nampak ni, Dow Jones tengah terbang. Tengok balik kita punya emas. Kau nampak tak dia tengah terbang? Senang ke susah? Susah. Susah lantak. Buat tak tahu je lah. Hilang. Okey, tengok emas kita tengah naik. Baik. Tengok balik kita punya Dow tadi juga sedang meningkat. Okey. So apa yang mengheret di sini adalah apabila Dow Jones dan Nasdaq serta SP 500 iaitu Standard & Poor's 500 kan, open dia dalam keadaan yang meningkat, uptrend ataupun acceleration, maka counter emas akan ikut sama-sama untuk naik. Pegangnya itu insya-Allah mudah untuk kita trade emas. Setakat ni boleh faham? Adakah disebabkan USD murah, lemah, dia memberikan impak juga kepada Dow Jones untuk dia naik tinggi? Baik. USD index itu kita kena tengok USDX di sini. USDX tengok USDX ni dia ada di mana simbol dia tadi? Nanti kejap kita perhati. Ada kat sini. Okey, USD index ni. USD index, betul ni cartan live besarkan sikit. USD. Okey. Untuk maximize window tu. Maximize. Tak boleh. Dah. Okey, alright. Okey, USD index, jika Dow Jones dan Nasdaq dalam keadaan meningkat, dia akan mengalami reverse, dia akan terbalik, dia jadi jatuh. Faham kan Sebab dolar yang rendah, dolar yang jatuh, dia akan menarik perhatian investor.
dia akan menarik perhatian trader macam kita, dia akan menarik perhatian fund managers, dia akan menarik perhatian hedge fund. Okey, ada 3 atau 4 kumpulan besar ni. Sebab dolar yang rendah menarik perhatian mereka untuk memiliki, mudah membeli stok market dalam keadaan yang murah. Okey. Jadi Baik, bila baik. dia semakin dia sell okey, jatuh, okey. stok akan melambung tinggi. Sebab stok dengan nilai dolar dibeli banyak, dia naik lah. Boleh faham maksud dia kat situ? Ya, pelabur mesti nak cari yang murah kan. Bila nampak USD ni? murah dia okey. Kita tengok kat sini, kita nampak kan? Ini dolar index yang sedang jatuh, ini Nasdaq yang sedang meningkat. Dow Jones yang sedang meningkat. Begitu juga baik. dengan counter emas kita. Kalau kita besarkan di sini sebab dia sedang meningkat naik. Sekarang ni tuan-tuan boleh faham tak? Tak perlulah terlalu dalam sangat untuk melihat apa yang di dalam Nasdaq itu, apa yang memadailah itu adalah counter saham. Bersama juga dengan SP500. SP500. Standard & Poor's 500. Pernah dengar perkataan tu? Dengar Iaitu dalam tu ada 500 stock market yang besar. Ada Boeing, ada Intel, ada Microsoft dan sebagainya. Stock market, iaitu indikator penting yang menjadi kekuatan ekonomi negara. Kita kat Malaysia ni ada BSKL, Amerika SP500, Standard & Poor's 500. Untuk listing dalam Standard & Poor's 500 bukan senang. You kena betul-betul kaya. Betul. Macam Tesla baru masuk SP500. Sebelum ni tak masuk lagi. Dia baru dalam keadaan di Nasdaq ke di Dow Jones, Tesla tak silap saya. Sekarang dah baru saja dilistingkan di board S&P 500. Kalau di dalam kita punya ni, kita punya okey. Ni US 500. Ada yang kata US 500, ada setengah broker kata SP500. Bergantung pada kod masing-masing lah, tak ada masalah. Okey, perhatikan. Tengok SP500 kita, ke mana perginya? Nampak tak dia sedang naik? Nampak stok naik. Naik ni. Kalau saya warnakan pun supaya senang nak faham. Okey. Bull up, bull down, bull up. Kan naik tu. Okey, saya kecilkan sedikit. Baik, ini adalah SP500 seketul. Okey, ini adalah USD index yang lemah. Dolar index jatuh, stok saham akan terbang. Kena tengok, kena faham tuan-tuan. Kat sini dah boleh membantu untuk tuan-tuan memilih harga ataupun melihat potensi sesuatu counter. Nampak? Kan dia jatuh tu. Okey, kita letak sebelah-sebelah supaya orang semua senang nampak. Nampak? Ni. Ni. Kat sini. Ni kecilkan sikit. Okey. Sebelah sini. Kan? Ni tak kecil sangat. Besar. Ni besar. Nampak naik. Dan kita letakkan pula kita punya Dow Jones sebelah. Nampak tak dia sama naik? Nampak tak? Dan setiap candle itu hampir 90% dia mirror, dia akan naik. Tengok dollar index jatuh. Apa jadi dengan emas kita? Emas kita terbang. Nampak tak emas kita ikut sama-sama naik? Kan? 1, 2 mirror yang sama. Tengok dia jatuh ke bawah. Kemudian perhatikan kita punya Dow Jones sedang naik. 1, 2, 3. Satu kombinasi yang sama bergerak, tetapi indeksnya jatuh. Oleh yang demikian, jaga open day market sangat penting. Waimah waktu London, waktu Tokyo atau waktu Wall Street. Mungkin kita di Malaysia lebih selesa waktu malam. Ya. Selesa di rumah, tekan-tekan apa semua kan, dindong-dindong, kuek, klik, ting, ting, bye-bye, sell. Sebaiknya jam 9 malam. Tu kalau nak lihat waktu open day sangat penting. Dekat situ dia dah membantu kita. Okey. Kalau untuk dari segi bentuk counter lain seperti counter Asia, macam sebelah pagi 6 pagi waktu Nikkei Tokyo, waktu Sydney Australia, Hang Seng
berada di Hong Kong, Singapore Stock Exchange SGE yang di Singapore, kemudian dia ada Allahu Akbar, di Shanghai Stock Index ataupun Shanghai apa benda nama saya dah pernah lupa tapi Shanghai Stock Index lah macam tu, di China lah, di Beijing, di Shanghai sana. Itu adalah satu kaunter yang cukup kuat dalam melihat pergerakan emas, dan itu banyak membantu untuk kita. Sepatutnya dah tahu open day demand is ongoing. So bila demand ongoing bermakna counter currency akan mengalami kejatuhan, terutama dolar. Dan counter yang berasaskan saham, berasaskan indeks seperti non-yielding asset seperti di emas, silver, aluminium, palladium akan mengalami kenaikan. Wah. Jadi nampak kat situ cara nak menguasai formula dalam fundamental. Baik. Sangat menarik. Best. Dan adakah peluang untuk trader-trader, retail trader kita ni untuk mendapat sedikit keuntungan reward untuk diri sendiri untuk gold? Pandangan cikgu? Boleh je. Dia tak ada isu pun dari segi bentuk kata salah memilih langkah, sama ada terlepas membeli atau terlepas menjual. Baik. Salah beli. Bila kita dah berjaga kita punya masa untuk memilih waktu, dah dapat counter. Oh, tadi kata gold, emas. Okey. Syarat utama sekali jaga open day Wall Street kalau yang di sebelah malam. Baik. Kalau yang di sebelah siang, jaga open day untuk Nikkei Jepun jam 6 pagi. Ataupun 6 pagi hingga ke 9 pagi. 9 pagi adalah waktu puncak untuk semua kaunter dibuka. Tu kena faham tu. Kena ingat 9 malam dia lawannya 9 pagi. Kemudian bila bawa ke petang dia akan bermula jam 4 petang untuk waktu London. So itu adalah 3 bentuk open day yang perlu diberi perhatian kepada mereka yang ingin memulakan dagangan, khususnya kepada modal-modal yang macam saya kecil. Tak ada besar sangat, $1,000 je kecil. Baik. Jadi kalau orang kata terlepas, macam Pak Asul kata, adakah dapat untung pada emas? Boleh. Terlepas pun tak mengapa. Yang mustahak memilih time frame yang bersesuaian dan memahami makroekonomi dia. Dan bila indeks mengalami kenaikan, indeks dolar mengalami kejatuhan, stok pembukaan mengalami kenaikan, ini bermakna permulaan hari tersebut untuk 4 jam pertama memang dikuasai oleh non-yielding asset, iaitu emas mendapat bidaan. Kalau terlajak pukul 9, pukul 10 ada potensi naik, pukul 11 ada lagi lepas naik. Itu sebab candle H4 sangat penting. Candle Boleh H4 nampak? Boleh nampak? Saya saja je tanya soalan tu. Mungkin ada yang dia tanya, alamak, Berapa gaji ya? Saya tak tahu lah berapa gaji saya nak dibayar. ada can tak untuk aku ujung tahun ni untuk sedikit reward untuk diri sendiri kan? Manalah tahu. Sekarang ni ada macam-macam cerita pasal gold ni. Baik, Fitri Hakim, Cikgu Yun, apa pandangan cikgu tentang new strain virus di UK? Adakah ini akan menyebabkan USD mendapat demand buat masa ini? New strain virus dekat UK yang sekarang ni dia UK kan dia buat apa lockdown tu, dan dia juga mutasi baru lepas pada kejadian yang first. Kalau kita ambil secara rumusan, vaksin yang ada sekarang ni dia lebih kepada generalnya COVID-19, okey. Sama ada virus itu bermutasi, berhybrid ataupun bertransformasi kepada pattern yang lain, wallahu alam, tu kita tak tahu. Betul. Dan kita tak tahu setakat mana dia punya kesan vaksin yang sedia ada sekarang ini untuk mengatasi segala bentuk hybrid ataupun mutasi yang berlaku. Tapi apa yang kita dimaklumkan bahawa dia cure ataupun kesembuhannya untuk COVID-19, itu saja. Jadi oleh yang demikian, risiko terhadap vaksin ni dah tentu perkara keduanya adalah tidak mujarab, betul kan? Betul. Kalau tidak mujarab bermakna dia akan mematahkan segala bentuk spekulasi ataupun rumours yang mengatakan kita dah ada penawar. So ini akan menjatuhkan harga saham sedalam-dalamnya rindu. Saham yang tengah naik tadi tu semua akan jatuh teruk jika vaksin ini tidak menjadi. Dan bila dia jatuh teruk, emas akan kembali semula terbang ke langit, mencecah ke bintang, melastik. Melastik ke langit, melastik ke bintang. Baik. Jadi saya tak boleh kata ya vaksin ini untuk semua, termasuk yang mutasi atau hybrid, wallahu alam. Tapi yang pasti dia adalah vaksin untuk COVID-19. Itu saja yang dapat kita jelaskan.
mungkin satu jenis saja secara keseluruhannya. Andainya vaksin tadi tidak menjadi, mungkin kerana faktor mutasi, hybrid dan sebagainya, itu adalah risiko yang perlu ditanggung oleh pengeluar-pengeluar vaksin di seluruh dunia. Jika vaksin yang mereka gembar-gemburkan bagus ataupun sesuai untuk kesembuhan gagal memberi reaksi yang sepatutnya, maka kesannya adalah stok market akan jatuh teruk, minyak akan jatuh teruk, emas akan kembali menunggak ke langit umpama tiada kenal bumi dipijak. Ini bergantung kalau berjaya, okey. Kalau tak berjaya, sendiri mau ingat. Wah, ya. Hashtag kasih radu tu yang tak boleh tahan tu. Dari mana datang perkataan hashtag kasih radu ni? Okey, baik. Thank you Roy Effect. Kita dah selesai berkenaan dengan buka trading view tadi. Baik, belum ada lagi currency yang nak diperhatikan, tak ada So, kalau tak ada, saya nak tanyalah kaunter pilihan daripada Cikgu Yun. Sebelum kita masuk, sebab tak ada seorang macam tak trade ada orang. Biasa kan dia suruh tengokkan gold, lepas tu pair. Tapi kali ni tak ada. Dia betul-betul nak dengar je apa pandangan sampai hujung tahun ni. Mungkin dia nak, kalau boleh dia nak buat sedikit keuntungan lah sebelum menutup tirai 2020. Okay, untuk kategori kita di hujung tahun ni, currency yang paling berisiko adalah currency pound sterling. GBP, siapa trade GBP, tak kisah GBP USD, GBP JPY, GBP AUD, GBP CAD, GBP CHF, Euro GBP dan GBP segala bagainya, sangat berisiko tinggi, dipanggil sebagai risk on. Alamak. Dalam trading ni dia ada dua yang kena faham. Satu dipanggil risk on, satu dipanggil risk off. Apa yang memaksudkan tu? Memaksudkan, dia kata memaksudkan lah pula saya ni. Apa yang dimaksudkan dengan risk on dan risk off? Risiko tu aktif, risiko tak aktif, macam tu. Bagus, betul risiko jawapan. Tak, risiko betul lah tu. yang ada potensi membawa keburukan. Risiko yang macam tu lah lebih kurang. Mana kaunter GBP saya ya? Ni saya buka satu. Mari. Ini dari segi currency, this is the most risk on, risiko yang tinggi terhadap currency ni, iaitu pound sterling. Bukan USD pound sterling. Tapi kita induk utamanya adalah GBP USD. So mana pergi kaunter GBP USD saya ni? Tadi ada. Hilang lah pula. GBP NOK adalah GBP NOK. Okay, ingat JBP paling berisiko. Sangat risiko. Tak ada lah Pak Su, hilang. Aduh. Mana entah perginya? Ada orang hilangkan ke? Nyam GBP CAD, GBP. Ada ada. Okey. Tak jumpa lah. Mana entah. Okey, tak apa, kita ambil mana yang ada je lah. GBP JPY, tak apalah, apa yang ada lah ya. So kita pindahkan ke USD index. Okey, tekan di sini. Wah, sedang meroket nampak gayanya, melastik ke bintang. Itu gitu. Mesti orang kata, wih bestnya GBP tengah terbang. Memanglah best GBP tengah terbang. Siapa kata tak best kan? Okey. Baik tuan-tuan, kenapa saya letakkan GBP pound sterling adalah currency yang paling berisiko? Okey. Kita ambil kategori yang okey, GBP JPY. GBP versus JPY yen. Ini satu. Okey. Untuk bulan Disember, kita sekarang 23 hari bulan dan kita ada lebih kurang 7 hari ataupun 8 hari untuk akhiri bulan Disember dan kita akan masuk ke tahun baru. Okey. Setakat ini secara teknikalismnya ataupun teknikalistik ya, saya masih melihat bahawa potensi GBP memang ada kenaikan. Terutama ini versus JPY ya, GJ, untuk mencuba ke paras harga 14437 untuk lebih kurang 421 pip
ke atas. 241. 400 pip ke atas, sangat tinggi. Tetapi untuk kategori weekly dia, weekly mingguan sehingga hari Jumaat ini, saya melihat kenaikan GBP terhad. Agak terhad, tidak dalam keadaan yang begitu drastik untuk terbang. Dan kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, maknanya 6 minggu berturut-turut gagal untuk melepasi paras harga 141. Okay. Kat situ dari segi teknikal. In terms of intraday dia juga, dia dalam potensi untuk kenaikan, tetapi kenaikannya juga tersekat. Nampak cantik ya dia tersekat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari GBP JPY gagal untuk melepasi 141, hanya 140.30 average dia, dan dianya tergantung oleh kerana isu Brexit. Okey, Brexit sepatutnya dah mendapat kata putus pada 13 hari bulan 12 yang sepatutnya lalu. Tetapi Eurozone bersetuju untuk memanjangkan tempoh perbincangan bersyarat itu sehingga hujung Disember. Kena ingat, tarikh Brexit akan diputuskan ataupun dinyatakan pada 1 hari bulan 1 2021. Kita anggaplah 2 hari bulan 1 pasal tahun baru kan, cuti. Mereka akan keluar dari Kesatuan Eropah. Sedang ada berapa hari lagi. Jika Eurozone dan pihak UK bawah Boris Johnson sekarang ini gagal mendapat kesefahaman, walaupun telah drag masa ke depan dan ke depan, semata-mata yakin dapat kata putus sama-sama gitu, tak berjaya, tak ada deal, tak ada perjanjian dan sebagainya, maka GBP akan mengalami kejatuhan yang teruk ke dalam. Wow. Sebab kategori H4 dia, nampak dia nak terbang tinggi ni, nampak ni. Kategori H4 interday dia pun, intraday dia maksud saya 1, 2, 3, 4 berapa kali 4? Tak tahu kali. Tengok ni. Ni resisten dia. Resisten maknanya sekatan kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali 4 kali 4 24 6 kali 4 24, maknanya 6 banyak 6 lah. Okey. Ini interday dia pun sama kan, nampak dia sedia untuk terbang ni, nak terbang ni. Ini adalah free accelerate, maksudnya dia bukan free fall, dia free accelerate ni maksudnya kenaikan percuma dia nak terbang. Jika deal dengan Eurozone untuk keluar itu berjaya. Contoh deal yang diorang nak buat adalah persefahaman tentang isu tangkapan ikan di perairan Eropah dengan perairan United Kingdom. Macam mana jika nelayan tu ambil ikan di tempat dia, dulu dia boleh ambil, sekarang tak boleh ambil. Sesuka hati, Itu antara deals yang dia akan bincangkan. Macam mana dengan kadar percukaian, adakah rakyat Eropah masih menikmati cukai semasa yang sama semasa mereka dalam Kesatuan Eropah? Itu semua perlu dibincangkan. Dan deadline mereka hanya ada 8 hari saja. Jika itu semua antaranya berjaya dilangsaikan, bersetuju, maka ni adalah free acceleration untuk terbang. Dia boleh terbang sampai sini 421 pip, 25 pip, naik lagi atas. Boleh pergi berapa banyak ribu pip? 1666 pip, banyak gila. Oh, banyak. Okey, ini ada satu peminat cikgu ni, ya, Muhammad Ed Azlan. Okey. Salam cikgu. Adakah GBP EUR menguat serentak jika deal tu setuju, they agree, dan dapat satu news tadi, the Brexit deal is likely to be reached tonight. That's why dia terbang Oh, no wonder lah GBP terbang-terbang. Ada berita dia keluar Thank you Lan. Azlan ni, siapa namanya? Ed Azlan. Terima kasih. Baguslah dia ni. Saya suka sangat dengan dia. Okay, Ed Azlan, dia ada dua sumber, kena faham. Kalau berita itu rumours ataupun spekulasi. Rumours dan spekulasi ni selalunya dimainkan oleh fund managers. Itu kena ingat, fund manager dia suka buat rumours sebab dia nak yakinkan pelanggan dan investor dia. Kedua, ni fakta. Fakta ni selalunya yang keluarkan adalah penganalisa politik. Okey, dan diberitakan melalui news, berita-berita rasmi macam CNBC, macam mungkin Reuters dan sebagainya, Bloomberg Economic.
berita yang dikeluarkan secara terus sama ada melalui EU, European Union atau melalui UK Parliament. Macam ni saya bagi contoh. Siapa nama dia? Laju naik ni. Siapa nama? Ed Azlan. Muhammad Ed. Okey. Dah lah. EDF. Ed. UK Parliament. Okey, ni UK Parliament contoh. Di UK Parliament ni, common sense-nya berita ni adalah berita yang benar. Kan? Berita yang memang memberi perhatian terhadap situasi-situasi terkini UK. Jika dalam UK Parliament contoh, dia ada kategori business, kan, dia ada kategori lodge and office dan sebagainya kat sini. And then contoh macam sini yang terkini dan perkara-perkara berita tadi tu keluar di antara kumpulan-kumpulan ini, House of Commons ni keluar. So berita itu adalah berita yang betul, maka betul kedudukan dolar pound sterling akan mendapat sokongan. Satu lagi yang kita boleh tengok dalam kategori contoh mungkin ni ada ni CNBC, The Telegraph, ini semua adalah berita-berita rasmi yang dilihat sangat kuat dia punya kesannya. Brexit news live Christmas deadline for deal as Barnier says. Apa benda ni? I'm a subscriber. Bukan lah. Okay. Alah. Ni yang tak suka ni Pak Su. Kenapa? Saya tak suka berita macam ni pasal dia tutup saya punya muka. Aduh, ya 21 minit. Ini yang terkini. Tadi 9 minit lagi terkini. State prepare to implement deal as Brussels waits for wild smoke. Ini bermakna Kesatuan Eropah member state bersedia untuk implementkan deal, iaitu menyeragamkan dan memulakan rundingan bersyarat dengan tanda arah persetujuan. So dia menantikan keputusan rasmi. Jika benar berita ini betul, maka macam saya katakan tadi, kedudukan Britain, UK akan lebih tinggi, GBP akan terbang tinggi. Dan sekarang dia dah test ni semua ni atas ni. Kita dah nampak Ed Azlan Azlan, terima kasih atas berita tadi. Dan thank you. This one is going to be a free accelerate. Maksudnya percuma dia akan meningkat. Yang cikgu cakap tadi on the buy. Percuma, betul? Dan in terms of monthly punya candle, yes, it's a buy ataupun bullish candle. Dia sedang membentuk engulfing dan ini perlukan 8 hari untuk sempurna. Maka free ataupun free accelerate dia adalah pada paras 14429, iaitu lebih kurang, kalau GJ ni hampir 421 pip ke atas lagi. So melainkan jika rumours atau spekulasi terkini mengatakan perjanjian masih gagal dapat disepakati, maka dia akan kembali jatuh. Baik. Okey, terima kasih. Ada lain? Okey, maknanya bila perjanjian ni kalau betul benar berlaku, dia akan menguatkan JBP dan juga UR secara okey, Euro tadi. In terms of Eropah versus macam okey, kita tengok counter ni Euro GBP. Kalau macam tu, kita kena tengok Euro GBP sebab tadi tanya pasal Euro dengan GBP kan. So dia jadi EUR GBP. Yang ini dia akan jadi yang ini. Ini saya bagi dekat sini kot. Okey, tekan balik. Alright, yes, Euro GBP. Nampak? Dia tendang jatuh kan. Alright. Okey, persoalan tadi dia akan mendorong kepada currency Euro GBP. Euro GBP bermakna Euro akan kena jual, kena sell. Pound akan mendominasi dalam isu Brexit ini. Dia adalah king of the currency jika deal ini berlaku. Sebab currency yang akan terlibat di dalam Brexit ini adalah GBP dan Euro serta USD dan JPY. Itu 4 ni yang penting. Okey. JPY, Euro, GBP, USD. Ini penting sangat dalam isu Brexit. Alright. So pada saya, jika berita itu benar, maka Euro GBP akan mengalami kejatuhan. Jatuh ke bawah, bukan jatuh ke atas. Ada jatuh ke atas ke?
Tak ada. Jatuh ke atas. Okay. In terms of weekly punya situasi candle, dia akan jatuh ke bawah. Dan kita besarkan sedikit. Kita lihat 1, 2, 3 kali dia test support di paras 08996, gagal untuk pecah ataupun melepasi paras. Tetapi kedudukan sekarang seller memang sedang menguasai. Sangat besar ni seller euro GBP. Demand untuk pound sterling lebih tinggi daripada euro. Sangat besar. Ini hanya akan selesai hari Jumaat. Pukul berapa? Jumaat malamnya pukul 5 pagi. Selesai Jumaat atau pagi Sabtu. Baru candle ni siap. So dia free. Ni boleh katakan free fall ke bawah lagi 145 pip atau mungkin ke bawah lagi kepada paras 370 pip. Jika signing terhadap Brexit berjaya disepakati. Nampak ni. Tapi itulah dia kasih risiko dia. Ya. Itu sehingga pada hari Sabtu Jumaat nanti dan berakhir pada awal pagi Sabtu jam 5 pagi. Okay. Dan Samir Han kata JBP tu naik sebab stimulus package lulus. Stimulus package COVID dah lulus. Okey. Ada kaitan situ? Baik. Package stimulus untuk pound sterling. Baik. Saya bagi contoh. American dollar, pound sterling. Bila package stimulus rangsangan tu diluluskan, ini bermakna dia cetak duit. Faham? Betul. So bila cetak duit, catatlah Amerika USD, dolar GBP, dia sebenarnya melemahkan currency. Sebab bila duit tu dicetak, dia jadi banyak. Bila jadi banyak, dia perlukan demand untuk dimiliki. Dan untuk dimiliki duit-duit tersebut, dia perlukan investor. Tujuan dia cetak duit atau stimulus ni dipanggil rangsangan ekonomi ni, rangsangan kewangan stimulus, adalah untuk keperluan dalam negara dia, untuk dia bantu mereka-mereka yang mengalami perlukan bantuan kewangan, Pak Su, kan? Betul. Sama ada industri kecil sederhana atau bagaimana bisnes-bisnes kecil, ibu-ibu tunggal, ibu tinggal dan sebagainya tu, dia nak bantu di situ untuk merancakkan ekonomi dalam negara dan memulihkan juga pembangunan ekonomi supaya kembali pada asal, iaitu rancak import dan ekspor kembali. Itu adalah memberi modal. So bila dia beri modal, maknanya dia cetak duit. Dan bila cetak duit, duit itu mesti dimiliki dan mesti dibeli semula. Itu maksud dia. So kesan dia, stimulus ini menjatuhkan nilai mata wang. Faham kan betul? Yang tengah naik pound sterling ni bukan kerana stimulus, ni kerana Brexit punya deal. Brexit punya deal ni memang keras. Sangat dia keras. Dia punya efek cukup keras. Dia lagi keras daripada COVID tu. Okay. So Amerika ada mencadangkan untuk meluluskan 900 bilion stimulus dia pada minggu ini. Betul. Ataupun sebelum berakhirnya tahun baru, atau mungkin sebelum Christmas, atau mungkin selepas Jingle Bell sikit, 900 bilion. So jumlah stimulus ini kita letakkan sebelum ni adalah $trillion, tapi tak sampai trilion, baru bilion. Tapi $900 bilion lebih. Boleh lah juga kan. Mungkin dia bagi beberapa peringkat, kita tak tahu. Nanti Joe Biden naik presiden 2021, kita tak tahu berapa dia inject. Ini zaman Trump, banyak tu. Ini pun sebenarnya menjatuhkan nilai dolar. Macam saya kata fungsi tadi. Dan ini akan memberi suntikan kepada stock market untuk terbang, sebab dia pump duit. Okay, dia offer untuk beli. Maknanya dia rendahkan nilai dolar. Satu. Kedua, dia akan menyuntik semula non-yielding asset yang tak ada perbendaharaan nilai, iaitu emas, untuk mendapat demand naik. Cuma bezanya, nilai stimulus tu bukan ke arah trilion seperti yang rumus sebelum ni. Dia bilion, dia kecil sedikit. Kuat tak kuat dia nak pump balik nilai tu. So stimulus pandemic package ataupun package pandemic stimulus ini, satu kita kena faham, dia merendahkan nilai mata wang currency negara yang keluarkan. Okey, setakat ni boleh faham? Boleh. Okey, stimulus package COVID dah lulus. Okey, ni kita dah bincang cuti ni kan, Christmas. Okey, jadi maksud dia GBP yang naik sekarang ni adalah tentang news yang tadi ni lah.
Ini tentang Brexit. Tentang Brexit, bukannya COVID lah Bukan. Stimulus pandemic package di UK sama tak macam stimulus di Amerika, dia merendahkan nilai mata wang. Nilai mata wang. Okey. Baik, last cikgu untuk minggu ni. Apa pair yang boleh mendatangkan hasil? Pada saya satulah, risk on. Okey, mana risk on tu apa? Risk on ini adalah risiko bila berlaku kenaikan yang tinggi. Baik. Tu dipanggil risk on. So, bila risk on yang tinggi, counter yang pilihan saya adalah counter pound sterling. Memang counter saya counter GBP, walaupun dia memang berisiko, sangat volatile sebenarnya, tetapi itulah counter yang tinggi rewardnya setakat ini. Itu satu. Kedua, counter selamat ataupun counter selesa adalah CAD, Canadian Dollar, seperti UCAD. Sebab ia akan memberi rangsangan kepada minyak. Tengok harga minyak kat mana. Saya bagi contoh. Minyak oil. Mana oil? Ni oil. Okey. Ni harga minyak kita. Tengok betul-betul harga minyak. Perhatikan. Minyak. Dua yang pada saya minyak adalah satu aset yang cukup baik untuk ujung tahun ini. Satu. Semakin dia mendapat peningkatan, maka Canadian dollar akan semakin tinggi, UCAD akan semakin jatuh. Itu jelas. Itu counter pilihan currency ialah UCAD. Tengok minyak dia kat mana. Dia semakin naik, UCAD akan semakin naik, dolar akan semakin jatuh. Okey. Counter risiko currency yang paling tinggi rewardnya adalah Brexit GBP. GBP USD yang paling ketara untuk kita fokus. Okey, untuk counter komoditi pilihan saya yang mendapat kenaikan lebih tinggi daripada untuk permulaan tahun adalah AUD, Australian Dollar, dan NZD. Komoditi saya lihat akan mendapat kenaikan. AUD, NZD mendapat kenaikan. Dolar akan mengalami kejatuhan. Okey, emas di mana? Emas pada saya adalah peluang jangka masa pendek untuk bertahan mendapat demand atas dua perkara. Pertama, siapa trade fizikal dia untung besar. Dia untung besar. Siapa trade fizikal? Kenapa dia untung besar? Sebab dolarnya akan semakin rendah, emas harga digital akan jatuh teruk. Emasnya akan jatuh ni. Dia boleh jatuh. Tetapi kena ingat, kejatuhan emas yang besar akan menarik perhatian belian yang besar kepada negara-negara kaya yang memang meletakkan emas sebagai reserve kekuatan currency dia, terutama China. Yang contoh, boleh faham tak sekarang saya cakap ni? Negara-negara ni akan beli. Dan dia beli bukan kecil, dia beli besar. Baik. Besar ke besar? Besar Melaka. Besar Melaka. Nyam. Okey, untuk kategori Disember saya meletakkan emas untuk meningkat lagi sedikit. Meningkat lagi sedikit. Okey, untuk kategori situasi malam ini, emas sukar untuk jatuh. Untuk kategori seminggu ini sehingga pada hari Jumaat ataupun hari Sabtu, saya lagi masih melihat bahawa potensi emas akan mendapat demand bermula Januari nanti. InsyaAllah Januari akan bertambah untuk mencabar harga berapa tu? 1917 dan 1957. So di sini ada lebih kurang 320 pip dan 750 pip ke atas. Baik. 419. Dan saya meletakkan untuk tahun 2021 emas kita boleh melepasi paras harga 2000. Sekarang 2075 lagi atas bawah untuk 2091 pip. Alhamdulillah. Terima kasih Ed Azlan. Terima kasih. Welcome cikgu. Ini ada lagi satu latest senior European diplomat. Deal is imminent. Okey, baik. Terima kasih atas perkongsian anda untuk segmen ke-160. Kita ada satu lagi sebelum kita menutup tirai. So, ini peluang anda. Seminggu hadapan tunggu untuk segmen. Saya suka fundamental ni sebab dia memberikan sedikit pandangan yang agak luas untuk kita retail trader. So alhamdulillah anda pun dapat manfaat. Terima kasih kepada yang terus memberikan sokongan. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu minta halal ilmu malam ni, dan kepada anda semua terima kasih. Dan esok kita ada borak bersama dengan Belento seperti biasa, dan saya mendoakan semoga anda akan terus mendapat kefahaman
dan mendapat rezeki dengan dunia yang anda cebut ini, ya. Dagangan mata wang asing. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye bye. Alhamdulillah. Terima kasih.